Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Nazri dan rakan sekalian. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan kumpulan kami yang terdiri daripada OZD iaitu saya sendiri, Muhammad Ahmad Shah, Muhammad Syamil Aizat, Muhammad Yusof dan juga Muhammad Faris Hikmah Abdul Wahid akan membentangkan soalan tugasan untuk pembentangan kali ini, iaitu secara berkumpulan 4 orang satu kumpulan. Anda dikenaki menilai sebuah cerpen kanak-kanak yang bertemakan pengintegrasian pendidikan madani yang bermakna dan optimum. Anda juga dikenaki memberi pendapat tentang struktur karya dan pemikiran penulis di dalam cerpen yang telah dipilih. Setiap kumpulan diminta memanfaatkan pengaplikasian komunikasi melalui penerapan elemen pendigitalan dengan memuat naik bahan ke YouTube. Okey, seterusnya untuk isi kandungan, pertama iaitu pengenalan, yang kedua pemikiran kaya, ketiga struktur kaya, empat iaitu kesimpulan. Baiklah, pertama sekali iaitu pengenalan. Cerpen ini merupakan gabungan dua kata perkataan yang kita tahu, iaitu cerita dan juga pendek. Cerpen menjadi terkenal dalam kesusastraan Melayu kerana diterbitkan dalam akhbar dan majalah yang jauh lebih luas penyebarannya. Perkembangan cerpen Melayu bermula apabila kegiatan persurakabaran Melayu mencapai era kegemilangannya sekitar tahun 1930-an. Cerpen biasanya bertujuan untuk menyampaikan mesej moral, menghibur atau merangsang pemikiran pembaca dalam waktu yang singkat. Baiklah, untuk struktur karya seperti yang kita dapat lihat, iaitu pertama sekali iaitu sinopsis, tema, persoalan, watak perwatakan, latar, gaya bahasa dan juga nilai dan pengajaran. Seterusnya itu tajuk cerpen yang kita pilih untuk pembentangan kali ini, iaitu hadiah. Baiklah, untuk sinopsis cerpen ini mengisahkan sebuah kumpulan murid yang sedang berbual tentang hadiah untuk Hari Guru yang akan tiba. Setiap murid bercerita tentang hadiah mereka, tetapi Azizah, seorang pelajar miskin, tidak mampu membeli hadiah untuk guru kesayangannya, iaitu Cikgu Zaleha. Meskipun cuba meminta duit dari ibu dan bapaknya, Azizah terpaksa menerima hakikat bahawa keluarganya tidak mampu membantunya. Akhirnya Azizah lega kerana ibunya menjadangkan dia membuat tudung saji sebagai hadiah untuk Cikgu Zaleha. Dia belajar cara mengayam dari ibunya dan berusaha untuk membuat tudung saji yang cantik. Pada hari guru, Azizah gembira memberikan hadiah tersebut kepada guru kesayangannya dan terkejut ketika Cikgu Zaleha menawarkan dia untuk menyertai pertandingan kraft. Azizah berusaha keras dan memenangi pertandingan tersebut dari peringkat daerah hingga peringkat kebangsaan dan menjadi kejayaan terbesar untuk Cikgu Azizah. Seterusnya iaitu untuk tema, tepat sekali tema untuk cerpen ini iaitu kegigihan dan kecekalan seorang murid. Artinya kesungguhan Azizah setelah menerima tawaran Cikgu Zaleha untuk menyertai pertandingan kraft tangan peringkat daerah. Seterusnya Azizah telah berjaya layak ke peringkat negeri dan juga memperoleh kejayaan untuk meneruskan ke peringkat kebangsaan. Seterusnya saya akan serahkan kepada ahli pembentangan seterusnya untuk meneruskan pembentangan ini. Baiklah, terima kasih saudara Hozidin atas pembentangan yang cukup menarik saya kira yang telah dijelaskan oleh beliau sebentar tadi. Jadi saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menerangkan struktur karya yang seterusnya dari aspek persoalan. Jadi berdasarkan cerpen yang telah kami pilih ini, terdapat 4 soalan utama yang telah kami lihat, yang telah kami keluarkan daripada cerpen tersebut. Yang pertama iaitu keprihatinan dan penghargaan murid kepada guru. Yang kedua, kegigihan seorang murid yang berusaha membalas jasa guru. Yang ketiga, peranan guru dalam mengembangkan bakat dan potensi murid. Dan yang terakhir ialah usaha untuk melahirkan sesuatu yang unik dan menarik. Okey, kita tengok persoalan yang pertama iaitu keprihatinan dan penghargaan murid kepada guru itu. Jadi persoalan ini sebenarnya dapat dilihat pada gelagat murid-murid yang begitu teruja untuk memberikan hadiah kepada guru masing-masing sempena sambutan Hari Guru. Yang boleh dilihat dalam cerpen itu iaitu Rahimah akan menghadiahi Cikgu Khalil bunga dalam plastik.
Begitu juga dengan watak utama Azizah yang akan menghadiahkan pada guru kesayangannya. Jadi dapat lihat perhargaan dan keprihatinan murid itu kepada guru menjadi persoalan dalam cerpen ini. Persoalan yang kedua pula iaitu kegigihan seorang murid yang berusaha membalas jasa guru. Jadi persoalan ini dapat dilihat pada watak Azizah itu sendiri yang begitu gigih menghasilkan tudung saji yang ingin dihadiahkan kepada guru kesayangannya. Selain itu, dia juga gigih dan rajin menghasilkan bahan yang akan digunakan untuk pertandingan kraft tangan. Okey, jika kita lihat dalam cerpen tersebut, persoalan ini dapat dilihat daripada ayat tersebut. Zah nak buat tudung saji yang paling cantik untuk Cikgu Zaliha. Kalau cukup duit, Zah nak buat tudung saji dalam 4 warna. Tentu cantik kan mak, kata Azah kepada dengan riang dan yakin. Jadi ini salah satu saya ambil daripada cerpen tersebut lah, yang menunjukkan persoalan kegigihan seorang murid yang berusaha membalas jasa guru. Baiklah, lihat pada persoalan yang seterusnya iaitu peranan guru dalam mengembangkan bakat dan potensi itu. Jadi persoalan ini dapat dilihat pada watak Cikgu Azizah pula yang bersungguh-sungguh untuk mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki oleh anak muridnya. Jadi dengan bersungguh-sungguh Cikgu Azizah ini, dia meletakkan borang pertandingan kraft tangan itu peringkat daerah di tangan kanan Azizah. Jadi yang nak menunjukkan bahawa guru Cikgu Azizah, cikgu kepada Azizah ini sungguh bersungguh-sungguh hendakkan Azizah ini masuk pertandingan untuk mengembangkan bakat dan potensi dia. Jadi persoalan yang terakhir iaitu usaha untuk melahirkan sesuatu yang unik dan menarik. Jadi persoalan ini sebenarnya dapat dilihat pada watak Azizah yang memiliki pemikiran yang kreatif dalam menghasilkan tudung saji buat gurunya. Jadi jika dilihat potongan daripada cerpen tersebut iaitu habis daun nipah, urat mengkuang, daun lalang dikerjanya. Dengan berulang-ulang dicubanya untuk meneroka pelbagai bentuk dan warna, aneka rupa dan teknik cara dan persembahan dalam halaman 52. Jadi dalam cerpen ni memang jelas menunjukkan bahawa usaha Azizah itu untuk melahirkan sesuatu yang unik, yang menarik untuk gurunya sebagai hadiah, yang kita dapat lihat persoalan dalam cerpen tersebut. Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan pembentangan dengan menerangkan watak perwatakan yang terdapat dalam cerpen tersebut. Jadi watak perwatakan ini dapat dibahagikan kepada dua, iaitu watak utama dan watak sampingan. Baiklah, pertama sekali kita akan lihat watak utama iaitu dipegang oleh Azizah itu sendiri sebagai watak utama dalam cerpen tersebut. Jadi perwatakan Azizah ini adalah dia merupakan seorang murid sekolah yang serba boleh dan mempunyai kepemikiran yang kreatif yang tinggi lah, pemikiran kreatif yang tinggi. Bukan itu sahaja, Azizah juga seorang perempuan yang pandai menganyam berbagai karya seni seperti bakul, tika, saji dan sebagainya. Yang dapat dilihat dalam contohnya, Azizah ini menganyam saji untuk gurunya sebagai hadiah. Bukan itu saja, Azizah juga berasal daripada keluarga yang miskin dan pandai berjimat-jimat dalam pemajaannya. Misalnya, dia berjimat-jimat untuk memberikan hadiah kepada gurunya dengan membuat hadiah itu sendiri. Seterusnya, Azizah juga merupakan seorang anak yang patuh kepada kedua ibu bapanya dan sentiasa menghormati orang tuanya dan guru-gurunya. Hal ini dapat dilihat daripada sifat Azizah itu yang sentiasa mendengar nasihat ibunya dan sentiasa menghormati guru-gurunya dalam pelbagai hal. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada watak sampingan. Yang pertama iaitu Cikgu Azizah. Jadi Cikgu Azizah iaitu merupakan seorang guru yang prihatin di sebuah sekolah rendah dan merupakan guru kesayangan kepada merupakan guru kesayangan kepada Azizah. Jadi nama Cikgu Azizah adalah Cikgu Zaliha. Jadi Cikgu Zaliha ini merupakan pemenang guru inovatif di peringkat daerah iaitu mewakili sekolah tersebut lah. Jadi Cikgu Zaliha juga merupakan seorang guru yang berkemahiran dan memotivasikan anak-anak muridnya dalam kehidupan mereka. Hal ini dapat dilihat daripada sifat Cikgu Azizah itu yang memotivasikan Azizah untuk menyertai pertandingan tersebut. Cikgu Azizah juga merupakan seorang guru yang bersemangat dalam mengembangkan bakat-bakat yang dimiliki oleh anak muridnya, yang mana dia inginkan Azizah untuk menyertai pertandingan inovasi tersebut. Baiklah, watak sampingan yang seterusnya iaitu Ibu Azizah. Jadi Ibu Azizah ini merupakan seorang yang penyabar dan ibu yang baik kepada anaknya Azizah. Hal ini dapat dibuktikan dengan cara dia menjaga, cara dia sentiasa menasihati dan keprihatinan ibunya terhadap anaknya itu iaitu Azizah. Walau bagaimanapun Ibu Azizah ini mengalami kelumpuhan separuh anggota
akibat daripada kecacatan pada kakinya. Jadi Ibu Azizah ini sentiasa memberikan semangat dan motivasi kepada anak-anaknya dalam semua perkara yang dilakukan. Misalnya Azizah tidak mempunyai wang yang cukup untuk memberikan hadiah yang besar kepada gurunya, dan ibunya sentiasa memberikan semangat dan menasihati supaya membuat hadiah itu dengan tangannya sendirilah, menghasilkan hadiah untuk cikgunya sendiri. Yang terakhir, Ibu Azizah juga sentiasa mempunyai idea-idea yang kreatif dalam membantu anaknya menghasilkan suatu karya. Idea untuk menghasilkan tudung saji itu merupakan perbincangan daripada Azizah dengan ibunya untuk menghasilkan tudung saji yang pelbagai warna. Baiklah. Seterusnya, saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya untuk menerangkan pembentangan pada hari ini. Saudara Faris, jadi saya teruskan dengan latar bagi cerpen ini. Bagi kajian latar terdapat dikategorikan kepada latar tempat, latar masa dan latar masyarakat. Jadi kita akan telusuri satu persatu latar ini dengan lebih lanjut. Baiklah, kita lihat latar tempat. Dalam cerpen hadiah tersebut, hanya terdapat 4 latar tempat yang paling signifikan. Contohnya di dalam kelas, iaitu di tempat di mana Azizah dan kawan-kawannya sedang bercakap-cakap mengenai hadiah yang akan diberikan kepada guru-guru mereka. Selain itu, terdapat juga latar tempat di bilik guru, contohnya dialog Azizah yang mengatakan, "Cikgu, nak hadiah apa pada hari guru nanti?" Tanya Azizah pada suatu hari di bilik guru. Terdapat juga latar tempat di pintu pagar sekolah, iaitu kelibat Azizah yang lewat tiba di pintu pagar diperhatikan oleh Cikgu Azizah, Cikgu Zaleha. Dan akhir sekali, latar tempat yang paling dominan dalam cerpen ini adalah di rumah Azizah. Contohnya, yang pertama, Azizah membuka tabung arnabnya yang dihadiahkan oleh Abang Azman sebelum pergi ke Universiti Teknologi Mara setahun yang lalu. Seterusnya, di rumah Azizah juga terdapat dialog, iaitu, "Bapa ada duit kan?" tanya Azizah pada pagi itu ketika mereka bersarapan. Dan akhir sekali, contoh di latar tempat rumah Azizah adalah petang itu Azizah sibuk menganyam tudung saji. Bagi latar masa, terdapat 3 latar masa yang telah diteliti, iaitu yang pertama, latar pagi. Contohnya, pagi-pagi tanya pasal duit. "Kenapa Zah?" tanya bapanya keheranan melihat Azizah. Seterusnya, latar pagi juga dapat dilihat apabila hari guru pun, dalam ayat hari guru pun tiba, Azizah keluar awal pagi itu. Seterusnya, latar pada waktu petang, iaitu dialog, "Aku nak hadiahi Cikgu Leong termos. Bapa belikan termos itu untuk aku. Harganya mahal, 38 sebuah. RM38 sebuah," kata Marina pada petang itu. Seterusnya, terdapat juga contoh lain seperti, "Petang itu Azizah sibuk menganyam tudung saji." Dan akhir sekali, latar masa, iaitu latar tengah hari, iaitu Azizah pulang tengah hari itu dengan tekad dan semangat yang kuat untuk membuktikan bahawa usaha gigihnya dapat membina keyakinan dirinya, bukan wang yang banyak, bukan tenaga yang kuat. Akhir sekali, iaitu latar masyarakat. Terdapat 3 latar masyarakat yang telah dikaji, iaitu yang pertama, masyarakat yang menyayangi guru. Contohnya, begitu juga Zaitun, dia akan membeli sebuah novel orang dewasa buat Cikgu Farida. Seterusnya, latar masyarakat yang menunjukkan masyarakat yang menyayangi guru adalah, "Aku nak beli tuala buka yang istimewa buat Ustazah Salma. Dia tidak pernah marah kepada aku," jawab Hashim dengan senyum lebar. Dan akhir sekali, latar masyarakat ini adalah seperti, "Saya tetap akan memberi cikgu satu hadiah yang cukup istimewa," janji Azizah pagi itu. Hal ini menunjukkan bahawa latar masyarakat yang menyayangi guru adalah latar yang paling utama dalam cerpen ini. Seterusnya, latar masyarakat yang pandai mengambil hati anak. Ya, contohnya yang pertama, tentu cantik kan Mak?" kata Azizah dengan riang dan yakin. Emak tersenyum puas hati kerana dapat menyelesaikan masalah anaknya itu. Seterusnya, terdapat juga contoh lain seperti, "Rajin anak Mak," kata Mak dengan gembira.
emak membelik-belik hasil tangan Azizah. Akhir sekali adalah latar masyarakat yang gigih berusaha. Contohnya, dah siap berapa Zah? Tanya emak sambil menganyam tikar mengkuang, bersirat-sirat. Baru 4 mak. Zah nak buat berapa? 6, bagi cukup 1 set. Jadi dalam dialog ini antara Mak Azizah dan dirinya, menunjukkan Azizah sangat gigih menghasilkan tudung saji yang ingin dihadiahkan kepada guru kesayangannya, iaitu Cikgu Zaliha. Seterusnya kita lihat gaya bahasa dalam cerpen hadiah ini. Terdapat 6 gaya bahasa yang berjaya diteliti, iaitu yang pertama sinkop, sejenis singkatan suatu perkataan, anafora iaitu pengulangan kata pada awal baris, simili iaitu perbandingan yang menggunakan kata umpama, bagai, seperti, bak dan lain-lain. Terdapat juga asonasi iaitu pengulangan bunyi vokal sama ada A, E, I, O atau U dalam satu baris. Seterusnya, cerpen ini juga menggunakan gaya bahasa inversi iaitu sejenis pembalikan kata, dan responsi iaitu pengulangan kata pada tengah-tengah baris. Baiklah, kita lihat contoh gaya bahasa cerpen hadiah bagi gaya bahasa sinkop. Yang pertama ialah mak ada duit tak? Jadi di sini contohnya emak menjadi mak. Seterusnya contoh lain adalah tak payahlah Ziza, menyusahkan kamu saja. Jadi di sini sinkopnya berlaku pada perkataan tidak yang menjadi tak. Seterusnya Zah nak beli hadiah. Dalam contoh dialog ini menunjukkan bahawa perkataan hendak menjadi nak, dan akhir sekali dah siap berapa Zah. Jadi dalam dialog ini sudah telah disingkopkan menjadi dah. Seterusnya anafora iaitu pengulangan kata pada awal baris dapat diteliti dalam 2 dialog tersebut, iaitu yang pertama, hadiah apa pulanya ini, tanya bapa separuh keheranan, hadiah hari guru. Jadi di sini berlaku anafora pada perkataan hadiah di setiap awal baris dialog tersebut. Seterusnya contoh lain adalah tak payahlah Ziza, menyusahkan kamu saja. Tak apa, akan saya berikan juga hadiah yang menarik. Jadi dalam contoh yang kedua ini, dialog ini telah menggunakan sinkop tak yang diulang pada setiap awal baris dialog tersebut. Seterusnya gaya bahasa simili, iaitu sejenis perbandingan yang menggunakan kata umpama, bagai, seperti, bak dan lain-lain. Contoh yang dapat diekstrak adalah kejayaan murid seperti Azizah bukan terletak pada material. Sebaliknya usaha gigih dan kerajinan Azizah menyahut cabaran itulah kemenangan dan hadiah besar bagi Cikgu Zaliha. Jadi dalam ayat ini perkataan seperti telah digunakan untuk membuat perbandingan antara kejayaan seseorang murid seperti Azizah. Seterusnya gaya bahasa asonasi iaitu sejenis pengulangan bunyi vokal sama ada A, E, I, O atau U dalam satu-satu baris. Kita lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama adalah Zah nak buat apa duit sebanyak itu? Tingkah emak tanpa menanti soalan Azizah. Jadi dalam dialog ini sebenarnya telah berlaku 7 kali pengulangan bunyi vokal A seperti yang telah diwarnakan dengan huruf dengan warna hijau. Seterusnya terdapat juga pengulangan bunyi vokal U dalam dialog ini, iaitu kalau cukup duit, Zah nak buat tudung saji dalam 4 warna. Dalam hal ini telah berlaku 6 kali pengulangan bunyi vokal U. Maaf ada kesalahan tulisan. Jadi dalam dialog ini terdapat 2 jenis asonasi yang telah dianalisis. Seterusnya gaya bahasa inversi iaitu sejenis gaya bahasa yang membalikkan susunan kata. Contohnya dalam halaman 52 terdapat contoh yang dapat dilihat iaitu terkebil-kebil mata Azizah. Sepatutnya dalam ayat ini ditulis mata Azizah terkebil-kebil.
Akhir sekali, gaya bahasa dalam cerpen hadiah ini adalah responsif, iaitu sejenis pengulangan kata pada tengah-tengah baris. Contohnya, betul, betul, tanya Azizah. Emak mengangguk pula. Sungguh, tanya Azizah lagi. Emak mengangguk lagi. Uh, oleh itu, dalam dialog ini, sebenarnya terdapat dua perkataan yang telah berlaku responsif, iaitu perkataan tanya Azizah dan perkataan mengangguk. Seterusnya saya serahkan kepada ahli pembentangan yang lain untuk meneruskan pembentangan. Okey, baiklah, terima kasih saudara Akmasyah. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada plot, iaitu binaan plot. Okey, jadi saya telah bahagikan kepada 4 binaan plot, iaitu kita mulakan dengan permulaan, di mana dalam cerpen ini di plot binaan permulaan, rakan-rakan sekelas Azizah sibuk bercerita tentang hadiah yang ingin diberikan kepada guru kesayangan masing-masing sempena Hari Guru. Jadi Azizah ni dia gelisah kerana dia tidak mampu nak beli hadiah kepada guru-guru. Seterusnya kita lihat kepada perkembangan. Azizah ni dia berhasrat untuk membeli hadiah, namun duit tabungnya tidak mencukupi. Jadi Ibu Aziah ni mencadangkan supaya Azizah menganyam tudung saji untuk dihadiahkan kepada cikgunya sendiri. Itu untuk perkembangan. Di bahagian klimaks pula, Azizah tiba di sekolah untuk memberikan hadiahnya kepada Cikgu Zaleha. Cikgu Zaleha mengatakan bahawa dia inginkan hadiah yang besar. Tapi Azizah memberitahu Cikgu Zaleha bahawa dia tidak mempunyai duit untuk membeli hadiah yang besar itu. Sebenarnya Cikgu Zaleha ini mahu Azizah menyertai pertandingan kraft tangan. Jadi hadiah besar yang dimaksudkan di situ ialah Cikgu Zaleha ni ingin Azizah itu menyertai pertandingan kraft tangan. Jadi di bahagian peleraian, akhirnya Azizah ni berjaya menjadi Johan peringkat daerah dan naik Johan peringkat negeri dalam pertandingan kraft tangan, dan Cikgu Zaleha pula dinobatkan sebagai guru inovatif. Okey, itu dari segi binaan plot yang terdapat dalam cerpen inilah. Okey, baiklah, seterusnya kita lihat kepada nilai nilai yang ada dalam cerpen ini. Yang pertama kita lihat nilai berjimat cermat, di mana saya ambil petikan daripada cerpen tersebut. Azizah mengira wang yang terkumpul di dalam tabungnya. Okey, ini kita dapat lihat Azizah ni berjimat cermat lah, sebab dia tidak menggunakan wang tu secara membabi buta. Maknanya di sini dia kira dulu wang yang ingin digunakan tu supaya penggunaan wangnya tu teratur. Okey, seterusnya kita lihat kepada nilai yang seterusnya ialah nilai tanggungjawab. Ini saya ambil juga daripada petikan cerpen, di mana ianya ada dialog. Saya tetap akan memberi cikgu satu hadiah yang cukup istimewa, janji Azizah pada pagi itu. Okey, dari segi tanggungjawab ni kita dapat lihatlah Azizah ni beliau bertanggungjawab untuk memberikan hadiah kepada cikgunya, sebab dia dah cakap dia berjanji dengan cikgu tu untuk bagi hadiah. Jadi Azizah ni berusaha juga, walaupun dia tak ada duit, dia cuba untuk bagi hadiah kepada cikgunya dengan menganyam tikar untuk dijadikan ataupun diberikan hadiah itu kepada cikgu kesayangannya. Seterusnya kita lihat nilai mendengar nasihat. Okey, dan untuk nilai ni saya ambil petikan cerpen dialog, modalnya tanya Azizah hampir menyetujui cadangan yang diberikan oleh emaknya. Okey, dalam kes ini semasa Azizah ingin beri hadiah kepada cikgunya lah, tapi Azizah tidak mempunyai wang yang cukup. Okey, jadi daripada peristiwa tersebut, ibu Azizah ni menasihati Azizah lah untuk menghasilkan hadiah itu sendiri. Maknanya dia tak guna duit lah untuk beli hadiah kepada Cikgu Zaleha tu. Jadi daripada sini kita dapat lihat yang Azizah ni dia dengar nasihat daripada ibu dia dan dia buat sendiri hadiah tersebut. Sebaliknya tidak membeli hadiah tersebut di kedai. Okey, nilai yang seterusnya ialah nilai prihatin, di mana kita dapat lihat dalam dialog tersebut, kalau macam tu Zah pun boleh buat sendiri hadiah untuk Cikgu Zaleha, kata emak memujuk. Okey, untuk prihatin ni kita dapat lihat sifat ibu Azizah lah yang sangat prihatin terhadap anaknya, di mana dia memberi semangat kepada Azizah ni untuk buat sendiri hadiah tu. Sebab kalau Azizah ni dia menggunakan wang, jadi di situ berlaku pembaziran. Lagipun Azizah ni tidak mempunyai wang yang cukup untuk memberi hadiah. Okey, jadi ibu Azizah ni prihatinlah memberi nasihat kepada Azizah untuk
membuat hadiah itu sendiri. Selain itu kita lihat nilai membalas jasa. Okay, dalam dialog cikgu, ini saja yang mampu saya berikan. Jangan buka sekarang cikgu, buka di rumah. Azizah merayu kepada cikgu Zaleha. Okay, apa membalas jasa kat sini kita dapat lihat? Azizah ni dia membalas jasa cikgunya lah dengan memberi hadiah kepada cikgunya di hari guru. Okay, itu untuk nilai. Seterusnya kita lihat kepada pengajaran. Okay, untuk pengajaran ni saya ada 5 pengajaran. Yang pertama, kita mestilah menjadi seorang anak dan murid yang bertanggungjawab. Seperti Azizah lah, di mana Azizah ni kalau lihat dari segi seorang anak yang bertanggungjawab, Azizah ni mendengar nasihat daripada ibunya. Kalau dari segi murid yang bertanggungjawab pula, Azizah ni sangat sayanglah akan Cikgu Zaleha dan ianya sanggup memberi hadiah kepada Cikgu Zaleha walaupun dia terpaksa berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membeli hadiah tetapi untuk menghasilkan hadiah itu sendiri. Selain itu kita dapat lihat pengajaran yang seterusnya ialah kita mestilah prihatin terhadap nasib orang yang terhadap nasib yang menimpa seseorang. Okay, ni prihatin ni kita dapat lihat dalam peristiwa Ibu Zaleha lah. Ibu Zaleha yang menasihati Zaleha untuk tidak membeli hadiah kepada gurunya, sebaliknya menghasilkan hadiah itu sendiri. Seterusnya kita lihat pengajaran seterusnya ialah kita mestilah pandai berjimat cermat supaya senang jika berlaku kecemasan di luar jangkaan. Kes ini juga kita dapat lihat dalam peristiwa Azizah tadi, di mana Azizah ni dapat berjimat duitnya, tidak menggunakan duit yang banyak untuk menghasilkan hadiah kepada cikgunya. Sebaliknya beliau menghasilkan hadiah itu sendiri. Okay, jadi kalau kita lihat dari segi penggunaan wang, ianya jimat lah dan tidak menggunakan wang yang banyak sebab ianya dilakukan secara sendiri. Seterusnya kita lihat kepada pengajaran yang seterusnya ialah kita mestilah membalas jasa guru kita yang telah banyak mendidik kita. Ni kita dapat lihat daripada peristiwa Zaleha jugalah. Zaleha memberi hadiah kepada gurunya. Dan akhir sekali ialah kita mestilah mendengar nasihat ibu bapa kita. Okay, untuk pengajaran ini seperti yang kita lihat tadilah dalam peristiwa Ibu Azizah ni memberi nasihat kepada anaknya iaitu Azizah, dan Azizah ni dengarlah nasihat daripada ibunya. Itu pengajaran-pengajaran yang terdapat dalam cerpen ini. Selanjutnya kita lihat kepada pemikiran dalam karya cerpen hadiah ini. Okay, jadi kumpulan kami telah hasilkan 4 pemikiran. Okay, jadi saya akan terangkan pemikiran yang pertama, iaitu kasih sayang seorang murid terhadap gurunya. Okay, jadi kasih sayang ni dapat dilihat pada hubungan antara Azizah dengan Cikgu Zaleha lah. Azizah ni seorang pelajar yang miskin dan tidak mampu membeli hadiah untuk guru kesayangannya, Cikgu Zaleha. Namun, dia tidak menyerah. Azizah ni dengan tekun mempelajari cara mengayam daripada emaknya, dan ketekunan dan juga usaha Azizah menghasilkan tudung saji yang cantik ni merupakan salah satu buktilah kasih sayang seseorang murid itu terhadap gurunya dalam cerpen ini. Jadi kasih sayang Zaleha ni ataupun kasih sayang dalam cerpen ini tidak hanya tentang memberi hadiah yang mahal, tetapi tentang perhatian, usaha dan juga pengorbanan yang ditunjukkan. Jadi ianya dapat dilihat melalui Cikgu Zaleha yang menghargai tudung saji buatan Azizah ni dan menawarkan pertandingan yang diberikan oleh Cikgu Zaleha ni menunjukkan penghargaan dan juga cinta yang lebih mendalam kepada Azizah lah. Di mana Cikgu Zaleha ni menawarkan Azizah untuk menyertai pertandingan membuat tudung saji ni sehingga Azizah berjaya untuk menghasilkan tudung saji yang baik dan memenangi hadiah di peringkat sekolah dan juga peringkat negeri. Dan dalam kisah ini kita belajar bahawa kasih sayang ini tidak tergantung kepada kekayaan ataupun status sosial. Ia adalah perasaan tulus yang dapat mengubah hidup seseorang dan menginspirasi usaha yang luar biasa. Dan Cikgu Zaleha dan Azizah sendirilah adalah contoh nyata bagaimana kasih sayang ni dapat mengatasi segala halangan dan membawa kejayaan. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Baiklah, terima kasih Saudara Syahmi Aizat atas pembentangan sebentar tadi. Jadi saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menerangkan pemikiran yang seterusnya, iaitu kegigihan anak muda dalam kehidupan. Jadi pemikiran ini dibawa dalam cerpen ini yang dapat dibuktikan melalui kegigihan Azizah itu sendiri yang tunjukkan melalui usahanya untuk mencari cara memberikan hadiah kepada guru kesayangannya iaitu Cikgu Zaleha, meskipun dalam ketebasan ekonomi keluarganya yang membuktikan bahawa pentingnya ketekunan dan kegigihan dalam menghadapi cabaran hidup.
Oleh itu meskipun dihadapkan dengan kesukaran yang tidak terduga iaitu kemiskinan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh Azizah, dia tetap tidak berputus asa dan mencari jalan untuk menunjukkan perhargaan kepada gurunya. Walaupun tidak mempunyai duit untuk belikan hadiah, tapi dia mengambil inisiatif lain untuk menghasilkan suatu hadiah kepada gurunya. Jadi usahanya untuk mempelajari kemahiran anyaman daripada emaknya serta kemudian berusaha menghasilkan tujuan sahaja yang cantik menunjukkan tekadnya yang kuat untuk mencapai matlamat yang hendak dicapainya lah, iaitu memberikan hadiah kepada Cikgu Zaleha. Jadi kisah Azizah ini juga menggambarkan bagaimana kegigihan dan kerajinan seorang anak muda itu dapat membawa kepada kejayaan. Jadi melalui usaha gigihnya dalam pertandingan kraft tangan, Azizah tidak hanya memenangi pertandingan peringkat daerah tetapi juga berjaya meningkatkan kualiti karyanya sehingga berjaya menarik perhatian juri dan hakim di peringkat kebangsaan. Jadi usaha atau kegigihan dibawa oleh Azizah ni sebagai anak muda dalam kehidupannya sebenarnya memberikan suatu pemikiran yang disampaikan oleh penulis itu sendiri kepada kita. Jadi ini menunjukkan bahawa kesungguhan dan ketekunan seorang itu dapat mengatasi segala halangan dan mencapai kejayaan yang lebih besar. Jadi itulah pemikiran yang cuba disampaikan oleh penulis itu kepada pembaca dari aspek kegigihan yang ditunjuk oleh Azizah ini dalam menghadapi segala rintangan dalam kehidupannya untuk mencapai sesuatu yang hendak dicapai lah. Jadi saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya untuk menerangkan pemikiran yang seterusnya. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang pemikiran ketiga, iaitu pemikiran tentang pengorbanan dan tanggungjawab seorang ibu. Baiklah, dalam cerpen ini kita dapat melihat Ibu Azizah berperanan penting dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Azizah sendiri, terutamanya berkaitan dengan hadiah untuk guru kesayangannya. Walaupun keluarga Azizah miskin dan juga tidak mampu memberikan wang tunai untuk menghadiahkan hadiah yang mahal kepada cikgunya, Ibu Azizah telah menunjukkan kebijaksanaan dengan menjadangkan agar Azizah membuat turun saji sebagai hadiah untuk cikgunya. Tindakan Ibu Azizah ini juga menunjukkan pengorbanan seorang ibu itu untuk membantu anaknya walaupun ditimpa kesusahan. Meskipun mungkin memerlukan masa dan usaha, namun beliau berusaha untuk mencari penyelesaian yang sesuai dan memberikan sokongan yang penuh kepada Azizah. Keputusan ini juga menunjukkan kasih sayang dan keinginan ibu untuk membantu anaknya dalam situasi yang sukar dan juga situasi yang tersebut juga berkaitan dengan pemikiran yang juga cuba disampaikan oleh penulis, iaitu pengorbanan dan tanggungjawab seorang ibu dalam cerpen ini. Seterusnya saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Lanjut sekali, pemikiran yang dapat diteliti dalam cerpen hadiah ini adalah ukuran kejayaan yang sebenar adalah melalui keikhlasan dan kesungguhan dalam membangunkan diri sendiri. Di dalam cerpen ini, Cikgu Zaleha adalah satu entiti mustahak terhadap pembangunan semangat dan kepercayaan diri Azizah. Hal ini demikian kerana Azizah adalah seorang yang sangat merendah diri disebabkan status keluarganya. Sedangkan Azizah adalah seorang yang sangat berdisiplin dan berbakat dalam menganyam. Namun, berkat kebijaksanaan Cikgu Zaleha, beliau telah memanipulasi persepsi serong Azizah terhadap ukuran kejayaan yang sebenarnya bukanlah sama ada menang atau kalah dalam suatu pertandingan, tetapi melalui keikhlasan dalam membangkitkan potensi diri ke arah yang lebih mapan. Buktinya, Cikgu Zaleha pernah berkata dalam cerpen tersebut, Profesor Azizah, ukuran bagi nilai kejayaan seseorang bukan pada menang atau kalah, tapi pada kekuatan daya usaha dan ikhlas berjuang semata-mata untuk meningkatkan kemajuan diri. Ingat pesan cikgu. Maka tanggapan terhadap suatu kejayaan adalah amat subjektif. Jika kejayaan hanya diukur sebagai kemenangan semata-mata, nescaya pembangunan diri hanya ibarat mimpi di siang hari. Oleh itu kita semua berdasarkan cerpen ini, kita mestilah meyakini bahawa setiap orang mempunyai potensi yang boleh dibangunkan sebagai salah satu manifestasi kejayaan kendiri, lebih-lebih lagi bagi para bakal guru di luar sana. Baiklah, sebagai kesimpulannya,
cerpen hadiah tersebut ingin mencelik para pembaca agar makna hadiah terbesar bagi seseorang guru terhadap anak muridnya bukanlah dari segi material, tetapi apabila mereka iaitu anak-anak murid berjaya membangkitkan semangat inkuiri dan percaya diri terhadap bakat, potensi dan kebolehan mereka. Cerpen ini turut mengetengahkan hakikat bahawa tidak ada satu material pun di muka bumi ini dapat menandingi kejayaan seorang anak murid kepada seorang guru sebagai hadiah yang sebenar, makna hadiah yang sebenar dan teristimewa bagi insan yang bergelar pendidik. Maka senada itu, cerpen ini juga berjaya membawa pembaca meninjau situasi sebenar murid yang kurang berkemampuan dalam berhadapan dengan tekanan sosial emosi dan persekitaran seperti Azizah. Justru penulis telah mempotretkan fungsi guru yang sebenar sebagai pendidik dan pendorong kepada kejayaan murid-murid seperti yang telah digariskan dalam SKPNG itu. Tanpa seorang guru seperti Cikgu Zaliha, nescaya pembangunan potensi Azizah tidak mungkin dapat dicapai. Maka seyogianya guru-guru mestilah mencontohi guru-guru dan bakal guru-guru mestilah mencontohi pekerti tulus Cikgu Zaliha sebagai satu simbolik dan perkasa merealisasikan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dalam menggarap keampuhan modal insan berminda kelas pertama, berpotensi mega dan berbudi pekerti tinggi. Saya kira setakat itu sahaja pembincangan kami. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.